Saya nak bincang pasal diabetes ataupun kencing manis lah, kencing manis. Okey, saya rasa ramai dalam page ni yang ada saudara mara, ada ayah ke abang mak yang ada masalah kencing manis lah. Kencing manis bukan gangren ni kencing manis dulu. Nanti gangren kita bincang topik lain, macam mana nak rawat gangren. Sekarang ni macam mana kita nak pemakanan lah yang boleh kawal petua orang dulu dia kawal macam mana tak nak kencing manis ni dia naik terlampau tak terkawal, supaya apa makanan yang kita boleh makan dia terkawal dan insya-Allah kalau kita amal dia boleh turun normal balik. Sebenarnya sebab itulah dalam perubatan moden sehingga hari ini tak ada lagi mana-mana perubatan yang boleh declare bahawa kencing manis boleh sembuh. Itu tahu kencing manis, lepas tu darah tinggi, satu lagi kolesterol. Tu yang biasa orang kita yang masalah lah. So 3 tu tak ada lagi yang boleh declare dalam perubatan moden boleh merawat. Semua yang ada ubat yang makan sekarang tu dia cuma bertahan dan dia mengawal saja dan dia tak menyembuhkan. Alhamdulillah sedawa kenyang. So sepatutnya saya live petang tadilah. Tapi petang tadi daripada pagi sampai saya relax je sebab penat. Lepas tu sambung balik lepas asar tadi saya buat sayur-sayur tu lah kan. Sebab banyak anak-anak pokok nak kena pindah, nak kena asing. Jadi saya tak sempat nak live. So saya live malam ni lah. Saya lebih selesa petang. Tapi sebenarnya waktu yang terbaik ialah malam malam ni orang dah relax, dah tak ada buat apa, saya boleh fokus. Okey, so saya minta kau boleh sharekan dulu sebab topik ni memang orang kata topik yang kata orang duk nanti-nanti juga. Okey, disebabkan kencing manis ni ramai kita yang masalah kencing manis yang kata tak terkawal, susah nak kawal, kadang-kadang tak turun, nak bawah pada 10 pun susah kan. Sebenarnya tak susah pun kalau kita tahu cara, kita tahu macam mana kita nak elak. Okey, dia sebenarnya dia ada cara dia. So kena ikutlah. Sebab kadang-kadang orang ni memang langgar kan. Apa-apa pun kita kena pantang. Kalau kita dah okey, dah sihat, tak pantang tak apa. Kalau kita ada masalah, kenalah jaga pantang tu. Okey. Okey. Sebenarnya ada 3 faktor utama. 3 faktor utama kenapa kena kencing manis. Okey, 3 faktor utama. Yang pertama, biasanya kita dah sedia maklum, dah ramai yang tahu orang kena kencing manis ni. Biasa orang duk cerita, dia cakap pankreas lah kan. Pankreas tak mampu nak keluar insulin yang baik. So biasanya ada masalah pankreas tak keluar insulin. Kenapa pankreas tak keluar insulin? Kenapa tak keluar? Kan dah elok-elok duduk di situ, dia tak nak keluar kan. So salah satu faktor ialah pankreas tak mampu keluar insulin. Sebab itulah kena kencing manis lah. Okey. Yang kedua, ni saya go through saja dulu sebab saya nak fokus kepada pertama, cara kita nak kawal. Lepas tu last kali macam mana kita nak rawat diabetes kencing manis, insya-Allah. Last kali nak saya beritahu cara yang kami buat selama ni lah. So alhamdulillah banyak orang kata terkawal. Ada yang sampai tak payah nak makan ubat dah. Alhamdulillah. Tapi saya tak cakap benda ni 100%. Tapi dia punya tindak balas tu hampir kata percentage tinggi. Percentage tinggi memang bacaan akan turun normal. Okey. Yang pertama, 3 faktor tadi kencing manis ialah pankreas tak mampu keluar insulin. Yang kedua apa? Yang kedua ni biasanya pemakanan biasanya disebabkan oleh gula. Okey, gula ni gula putih kat rumah tu ataupun dalam kuih-muih banyak gula kan. Dalam makanan ataupun dalam barang, dalam botol, dalam tin biasanya dia guna gula untuk pengawet. So biasanya gula ni dia akan tukar kepada fruktos. Okey, fruktos ni dia akan jadi lebih senang ceritalah, kolesterol jahat, LDL, lemak LDL. Kolesterol jahat tu dia daripada pemakanan
gula yang kita makan lama-lama yang tersimpan apa semua, dia boleh jadi kolesterol jahat. Kolesterol jahat itulah menyebabkan kita jadi kencing manis. So biasanya kencing manis ni dia gula dalam darah, gula dalam darah tu tinggi. Jadi dia masalah sel tak boleh nak menerima, tak boleh masuk gula, insulin tu. Okey, tu masalahnya. Okey, nanti saya cerita detail sikit berkenaan sel, sebab apa masalah sel tak boleh terima insulin tu kan. Maksudnya gula dalam darah tu tinggi. So minta share-sharekan dulu sementara tu, nanti saya akan pergi pada topik inilah topik macam mana kita nak kawal petua dan benda ni ada kajian lah. Okey. Sekarang biasa bacaan kencing manis ni kalau normal ialah bawah 6. Ada orang cakap 5.8. Kalau saya 5.8 lah. Bila kita cek bacaan atas pada 5.8, kalau lebih pada 10 tu dah kira macam dah ada lah kan. Kalau bacaan tu bawah 5.8 normal. Kalau lebih 5.8 ataupun 6, 7 tu dianggap border lagi. Tapi kalau lepas makan, kalau bacaan tu lebih pada 10 tu saya rasa ada. Memang ada. Kalau bawah pada 10 tu masih okey lagi. Senang cerita 10 lah. Senang cerita 10. Kan? Tapi yang betulnya ialah 5.8 ke bawah. Kalau dia puasa, kalau bacaan tu bawah pada 5.8, itu dia normal. Okey. Kalau dia makan terus shoot kepada lebih pada 10, itu memang dah ada kencing manis. So kencing manis ni dia sebenarnya dia banyak sistem-sistem dia. Dia banyak efek-efek yang negatif kan. Okey. Sebelum tu saya nak beritahu lagi yang faktor diabetes tadi. Yang pertama saya beritahu pankreas, yang kedua kolesterol jahat, lemak LDL, yang ketiga ada juga orang kena diabetes ni disebabkan oleh keturunan. Okey, disebabkan keturunan. Kita tak nafikan memang ramai disebabkan keturunan. Tapi jangan mudah-mudah kita salahkan keturunan. Jangan mudah-mudah kita salah keturunan. Kalau keturunan maksudnya kalau kata kita ada adik-beradik 5 orang kan. Kalau 4 orang tu ada diabetes, iyalah tu. Kalau kita seorang je ada, mak kita memang ada, ayah kita memang ada, kalau kita ada seorang tu bukan keturunan lah. Tu kita punya masalah. Biasanya masalah tadilah. Pankreas tak mampu keluar insulin, kolesterol jahat kan. So keturunan ni memang tak dinafikan, memang ada. Okey. Dia melibatkan kromosom dalam sel darah. Okey, sekarang saya nak cerita dalam sel darah. Sel darah. Kenapa kencing manis ni tak nak sembuh? Salah satu sebab apa? Benda ni kita boleh nampak. Saya boleh nampak dia punya sel darah yang bermasalah. Sel darah diabetes boleh nampak dia sel darah diabetes. Kalau kita tengok bawah mikroskop, saya ada mikroskop, kita biasanya saya akan ambil sampel darah lah. Saya akan cek bawah mikroskop. Lepas tu kita nampak sel darah yang masalah diabetes, kencing manis. Dia sel darah ni sepatutnya dia macam ni tau. Dia bulat betul, dia bulat sebiji-sebiji. Color dia macam merah pink macam tu. Okey. Lepas tu dia ada macam lapisan kecil lagi yang merah lebih sikit, yang kat luar tu dia pucat sikit. So dalam sel darah ni dia ada tiga orang kata tiga komponen utama. Ni saya cerita lebih kepada saintifik sikit sebab saya nak beritahu kenapa kencing manis ni susah nak sembuh. Susah tapi tak mustahil. Okey, dalam sel darah ni dia ada tiga komponen utama. Yang pertama dinamakan vesicle. Yang kedua dinamakan nukleus. Okey. Yang ketiga dinamakan mitokondria. Okey. Dia sel darah ni keliling sel darah ni dinamakan macam transfat lah, omega 6 apa semua. So dinamakan dikelilingi sel darah ni dinamakan transphospholipid bilayer membrane. Dia macam ni lah, dalam keliling sel tu dia banyak lemak-lemak, banyak resisten sebenarnya. Jadi dia oksigen nak tembus susah oksigen nak masuk susah, insulin nak masuk sebab dia banyak sangat resisten sebenarnya. Dia susah nak tembus. Jadi sebab itulah dia gula tu tak boleh nak ambil gula tak boleh nak ambil untuk ditukarkan kepada tenaga. Okey. So menyebabkan kandungan gula dalam darah tu tinggi. Okey, tu salah satu sel darah yang tinggi resisten. Biasanya dia dikelilingi oleh lemak-lemak omega 6 lah. So benda tu tak pecah.
nak pecah dia omega 3. Itu lain topik, saya akan cerita detail macam mana kita rawat sel darah. Sebab rawatan yang kita buat ialah rawatan sel darah sebenarnya. Bila sel darah kita cantik, kita pun sihat. Itu sebenarnya. Sebab tu kita rawat masalah yang kronik-kronik, masalah yang serius, kita rawat sel darah. Bila sel darah tu dia cantik, yang lain akan turut sihat. Sebab macam mata, kulit, telinga, semua sel, perut semua sel. Jadi sel kita tak sihat, kita pun tak sihat. Bila sel kita sihat, alhamdulillah yang lain akan turut sihat. Tu yang utama. Sebab tu root cause yang paling utama. Ada satu sel lagi, sel darah ni dia bocor, dia macam bentuk air mata. Kalau tengok sel sekali lagi, saya cakap bulat, ada sel tu dia macam bentuk macam ni, bentuk macam drop ice. Dia macam bocor. Yang bocor ni maksudnya dia macam tak boleh nak ambil gula lah kan. Tak boleh nak masuk insulin apa semua. Macam tak ada fungsi. Memang ada sel masalah macam tu. Sebab ni kita ada reference sebenarnya. Sel macam ni, sel diabetes, sel macam ni, sel yang masalah mungkin kanser ke wallahu alam. Sel macam ni masalah perhadaman. Memang sel tu kita boleh nampak, daripada sel tu kita boleh cerita, kita boleh tahu dia ada masalah apa. Sebab itulah bila saya check customer, saya akan ambil darah, dia kadang-kadang dia tak payah beritahu, biar saya beritahu dia ada masalah apa kan. Bukan nak cakap kita pandai, tapi base pada pengalaman, base pada kita punya sebelum ni apa yang kita buat, benda tu hampir tepat. Boleh dikatakan 90% memang tepat dia ada masalah apa. Daripada sel darah tu kita boleh tahu macam-macam dia punya masalah. Rumah saya kat kampung ni dia tepi jalan. Jadi mungkin bising sikit lah, lori apa semua, minta maaf. Jadi dah share belum? Yang dengar tu bolehkan share dulu. Sebab benda ni jarang kita nak dengar. Orang tak cerita benda ni. Biasanya doktor pun dia tak cerita sangat benda ni lebih detail. Ini kita cerita detail sebab kepakaran saya memang untuk rawat gangrene yang kaki luka, dan biasanya melibatkan kencing manis lah. Okay. So kita memang study, memang kita tahu punca kenapa benda tu terjadi, dan kita boleh rawat, insya-Allah kita boleh bantu. Jadi saya beritahu dari sel darah ni bising di tepi jalan, rumah tepi jalan, nak duduk belakang tak ada orang, sunyi takut pula walaupun hantu jin kena ikat, tapi faham je lah kan, dekat kampung kan, belakang tu memang ada semak-semak sikit kan. Bukan takut, tak berani. Okay, minta maaf lah kalau bising, ada gangguan. Budak-budak dah lepas sekarang ni tepi jalan dekat sangat dengan jalan utama. Malam pula lori bergerak kan. Okay. Okay, sel darah. Tadi saya beritahu sel darah dia ada resisten kalau saya cerita detail jadi tak dengar pula kan. Tak faham pula. Sebab melibatkan sel lah, apalah, mitokondria lah. Tu saya belum cerita lagi. Dalam mitokondria dia ada apa? Dia ada kromosom. Dalam mitokondria tadi, dalam sel darah dia ada mitokondria, dia ada vesikel, dia ada nukleus. Dalam mitokondria dia ada kromosom. Dalam kromosom dia ada DNA. Dalam tu DNA macam pusing-pusing tu. Dalam DNA dia ada satu lagi, telomere. Ini sebab itulah apa yang kita buat, kita kena study, kita kena tahu dia punya punca dia. Okey. So bagi saya, kenapa pankreas dia tak mau keluar insulin dah kan? Sebenarnya dia macam ni lah, senang cerita. Kita contohlah mak ayah kita ni, dia mak ayah kita ni dia tak ada anak kan, tak ada anak. Lepas tu dia ambil anak angkat kan. Jadi anak angkat dia sayang lebih. Dia sayang lebih daripada kalau ada anak sendiri pun, dia lebih pada anak angkat lagi kan. Sebab anak angkat ni yang luar ni macam atuk senang macam ni. Sorry. Kadang-kadang saya nak cari kata benda yang senang kita nak faham. Sebab saya nak explain ni benda yang kita tak nampak kan. Jadi saya nak explain benda yang senang. Dia macam ni. Macam atuk dengan cucu, dengan anak kan. Kadang-kadang atuk ni dia lebih sayang anak ke cucu kan. Tu saya nak bagi contoh yang mudah.
Kadang-kadang atuk ni ataupun kita atuk ni dia lebih sayangkan cucu daripada anak dia sendiri lagi. Sama kes, okey, sama kes saya nak bagi kesimpulan lah. Sama kes macam pankreas dengan insulin tadi, tak mampu keluar insulin. Bila dah masuk ubat yang luar, ubat kencing manis tu kan, yang kat luar, yang luar ni dia 10 kali ganda lagi kuat insulin daripada yang dalam badan kita keluar. So pankreas ni macam yang semula jadi ni, dia dah merajuk. Dia dah tak mau nak keluar dah. Sebab yang kat luar ni lagi kuat, lagi power kan. Cucu kita ni, cucu ni lagi kita lebih sayang dia lebih. Jadi anak sendiri ni lebih terabai sikit kan. Tu contoh saya nak bagi dia punya ni lah perumpamaan. So bila kita makan ubat yang kat luar ni, ubat hospital lah, bukan ubat kat luar, ubat hospital. Jadi dia sangat kuat. Dia sangat kuat dan dia yang kat dalam tu dia dah merajuk nak keluar dah. Jadi kita perlu galakkan balik pankreas ni keluarkan insulin sendiri. Macam mana kita nak galak? Itu ada berkaitan dengan sel. Sebab pankreas tu dia daripada sel juga kan. Bila sel kita tak sihat, bila sel kita bermasalah, kita jadi susahlah nak cure untuk diabetes. Tapi kat sini saya tak berani nak cakap kita merawat diabetes sembuh. Sebab tu salah. Itu tak betul. Kalau saya cakap macam tu nanti kena ban nanti. Nanti kena attack nanti kan. Tapi boleh tengok kita punya testimoni, baca ada turun normal balik. Alhamdulillah lah. Tapi yang tu lain punya kes. Sekarang ni masalah sel tadi. So Allahu Akbar. Macam nak raya dah kat sini. Dah share belum ni? Yang tengah tengok ni dah share belum? Saya minta share lah kan, biar orang lain dengar. Sekejap lagi saya nak beritahu cara macam mana kita nak nak petua, nak kawal supaya bacaan ni normal ataupun dia turun perlahan-lahan dengan cara pemakanan harian kita kan. Ini penting juga sebab ni dia ada petua dan ada juga kajian yang buat. Okey, so habis cerita pasal faktor kenapa kena diabetes dan kenapa dia tak nak sembuh. Okey, sekarang ni kita masuk topik yang baru. Topik dia ialah, kalau tak faham boleh tanya boleh komen, boleh tanya, saya akan explain yang mana yang tak faham. Sekarang ni macam mana kita nak petua macam mana supaya pemakanan yang kita makan tu, supaya bacaan tu boleh turun secara normal. Dan benda ni ialah benda yang ada kat rumah yang kita boleh cari, kita boleh amal. Dan insya-Allah benda ni ada kajian dan boleh nak cakap terbukti tak terbukti juga, tapi ada orang buat, alhamdulillah dia boleh turun normal balik tanpa perlu makan ubat. Okey, so penting ni sebab benda ni yang biasa saya beritahu dan kita punya pelanggan, kita punya customer, dan biasanya kalau dia ikut, alhamdulillah benda tu boleh turun normal balik. Okey, last sekali saya beritahu cara yang paling mudah, cara yang kita buat selama ni, dan benda ni terbukti, alhamdulillah. Okey, nombor 1, macam mana cara kita nak kawal supaya kencing manis ni, diabetes ni dia boleh turun normal, dengan cara pemakanan ataupun petua. Petua. So petua ni ramai orang buat dan kadang-kadang kita terlupa ke ataupun kita tak tahu ke. So boleh amal lah, boleh amal, boleh buat. Dia ada saya nak beritahu 5 sahaja petua macam mana kita nak kawal dan supaya diabetes ni boleh turun normal balik. Dan benda ni ialah orang kata suplemen, bukan kata ubat ataupun penawar. Jadi benda ni bukan kata makan terus jadi. So kena amal lah. Mungkin ambil masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, baru dia ada kesan dia. Tapi kena rajin lah, kena buat. Sebab benda ni tak susah pun. Okey, dah share belum? Dah share belum? Kan? Okey, nombor 1, ramai orang kenal benda ni. Dia tumbuhan, buah, sayur, tapi ada perkataan haiwan kat dalam dia. Apa dia? Dia kulit tak cantik lah, menggerutu sikit kan. Dia pahit macam tu kan. Dia kelat-kelat, pahit kelat. Itu ialah peria katak. Okey, peria katak. So peria katak ni sangat power sebenarnya.
Pria katak ni dia ada banyak pria kan, tapi pria katak kan, ramai tahu kan pria katak. So pria katak ni kalau orang gangren pun saya suruh minta makan pria katak, sebab dia mampu buang macam nanah-nanah apa semua, dia boleh buang tu secara natural secara natural. Pria katak ni buat jus kan, buat jus apa kisar apa semua, jadikan jus kan. Sedap, orang kata sedap, tapi saya belum try minum sebab kita, yalah, saya tak ada masalah diabetes. So yang ni ada kajian bukan kata saya cakap suka-suka saja. So buat jus kalau boleh 1 kali sehari dah cukup, jangan lebih-lebih kan. Lebih kurang 200 ml 300 ml ke buat minum 1 gelas lah kan, buat jus apa. So nombor 1 ialah pria katak. So dia boleh turunkan kita punya bacaan tu, rendahkan sikit Tapi dia kalau orang yang dah kena diabetes ni dah lebih 10 tahun, kadang-kadang degil sikit kan, degil sikit tak apa. Amalkan amal. Kadang-kadang kita perlu amal, kita ada satu tempoh, bukan kata minum 2-3 hari nak terus turun, tak ada. Sebab ni suplemen ni yang natural. Yang natural sebenarnya yang bagus. Kita tak nak kita makan terus drastik turun sampai rendah. Tu ialah banyak steroid, banyak masalah lain. Banyak campuran, banyak kimia. So kalau boleh dia turun slow dah okey kan. So nombor 1 pria katak. Okey. Nombor 2 yang ni pun ada kat dapur, ada kat rumah kita, dinamakan kulit kulit kayu manis kulit kayu manis. Dia panggil cinnamon, kulit kayu manis. So boleh, kulit kayu manis ni ambil 2-3 batang tu, rebus air tu kan, rebus air, ambil 2-3 batang, rebus air. Lepas tu air tu kalau kata 1 liter, rebus 1 liter, biar jadi separuh, 500 mililiter je, 500 ml. Kalau biasanya buat untuk 1 gelas lebih kurang 500 ml lah, 500 ml. 3 batang kulit kayu manis, lepas tu rebus dalam air panas apa semua, biarkan jadi separuh air tu. Daripada 500 ml jadi 250, lebih kurang 1 gelas lah kan, 1 gelas separuh. Lepas tu letaklah sikit, bila sejuk letaklah sikit honey ke madu kan, madu nak suruh sedap sikit lah, sebab dia biasanya dia tak pahit, dia manis-manis kan, kulit kayu manis. Okey, tu nombor 2. Nombor 3, macam mana kita nak kawal ataupun supaya bacaan ni dia turun secara semula jadi. Boleh amalkan benda, mana tahu rezeki kita kan, tak payah belanja mahal-mahal, kadang-kadang benda ni sembuh kan. Sebab benda ni dah memang ada kajian, memang benda ni terbukti. Cumanya kadang-kadang dia tak serasi dengan kita lagi kan. Tak maaf, baju tak ada butang. Ya, baju tinggal KL. Okey. Nombor 3, saya beritahu ni semua yang ada dekat rumah kita yang senang nak dapat. Dan benda ni memang ada kajian. Dan benda ni memang kita kena cubalah, kita kena cuba. Sebab kencing manis saya tahu dia punya efek sangat-sangat tak elok. Banyak efek kencing manis ni dia memang yalah kebas kan, menyocok-nyocok kaki, lepas tu letih, kencing malam apa semua kan. Banyaklah efek, boleh efek buah pinggang kan. Lepas tu urat dia rapuh, sebenarnya dia senang rapuh. Sebab tu kalau orang kencing manis, saya tak syorkan sangat urut kuat-kuat, masas kuat-kuat sangat, sebab dia boleh pecah kita punya saluran arteri tu, saluran darah, vein apa semua tu. So jangan urut kuat sangat, kebas, sebab kandungan gula terlampau tinggi kan dalam darah. Sebab urat kita senang rapuh, dia senang pecah, sebab tu dia senang jadi gangren. Okey. Jadi yang nombor 3 macam mana kita nak kawal supaya bacaan ni dia turun secara semula jadi. Nombor 3, nombor 1 pria katak, nombor 2 cinnamon, kulit kayu manis, nombor 3 ialah halba, HALBA. Ramai yang tahu kan halba yang kecil-kecil tu kan. So halba ni simple saja. Cara dia ambil 2-3 sudu teh, sudu besar lah, senang. Ambil 2-3 sudu, lepas tu masukkan dalam jug yang kecil lah.
mak tu jug kecil, bekas yang kecil ke apa semua, ambil. Lepas tu letak saja dalam masukkan air, boleh guna air biasa, tak payah air panas apa semua. Kan, rendam semalaman rendam. Lepas tu besoknya tapis. Tapis. Kalau sebaiknya letaklah madu kelulut. Madu kelulut sebaiknya. Kalau tak ada, letak madu biasa pun okey. Nak suruh sedap, sebab madu pun dia membantu juga. Walaupun dia manis, sebab tu natural, bukan gula. Jangan letak gula. Gula dilarang sama sekali. Gula dilarang sama sekali, gula putih. So kalau nak supaya diabetes ni sembuh, nak terkawal, sebab tu patah larang kena ikut. Gula dilarang sama sekali. Okey. Lepas tu tadi saya beritahu halba tadi dia perlu ambil 2-3 sudu dengan air biasa, letak dalam jug. Lepas tu macam tinggal semalaman lah. Semalaman, lepas pagi besok tapis, letak madu sikit, minum. Semua yang beritahu tadi ialah 1 kali saja sehari, jangan lebih-lebih. Kita takut ada side effect yang tak elok nanti kan. Side effect yang mungkin cerik-berik ke apa semua, lawyer kan. So cukup sekali sehari 1 gelas. Jangan lebih-lebih jangan nak banyak-banyak, jangan overdose. Okey. Yang tadi minum tu tambah dengan madu kelulut lah kalau boleh, ada lebih elok. Okey. 3. Yang 3 saya dah beritahu, 3 cara. Boleh amal lah, boleh buat. Yang orang ada masalah diabetes boleh buat. Benda ni bagus sangat. Yang nombor 4. Okey, nombor 4 kita boleh guna juga apa ni, orang biasa denggi kan. Ada denggi orang guna apa? Pucuk betik kan. Daun betik. Daun betik. So daun betik memang betul, memang dia ada khasiat dia. Memang dia sangat bagus. So daun betik ni cara macam mana kita nak buat? Kita ambil yang tak adalah yang besar sangat, tak ada yang kecil sangat kan. Ambil yang sedar-sedar saja. Ambil 2-3 apa? 3 helai dah senang. Ambil 3 helai yang saiz biasa tu. Lepas tu jangan ambil batang, ambil daun-daun dia saja. Lepas tu kita hirih-hirih apa semua kan. Potong-potong daun tu. Lepas tu boleh rendam. Boleh rendam biar semalaman juga. Lepas tu boleh minum pagi besok, tapis buang. Ataupun boleh rebus. Boleh rebus macam cinnamon tadi, kulit kayu manis tadi, ambil lebih kurang setengah liter, 500 ml. Rebus sampai kering separuh, lebih kurang 250 ml. Lepas tu biar sejuk sikit. Nak tambah madu pun boleh, tak nak tambah pun boleh. Lepas tu minum lah kan, minum. Kita nak daun dia tu. Dan boleh juga buat teh kan. Daun betik boleh juga buat teh, kena keringkan dia semua. Ambil satu, buat teh, minum macam biasa. Okey, dia banyak membantu sebenarnya daun betik ni. Okey. Tu nombor 4. Okey, 1 peri katak, 2 kulit kayu manis, yang ketiga halba, yang keempat betik, daun betik. Yang kelima, apa yang kelima agak-agak? Yang ini saya beritahu dulu secara natural. Nanti saya beritahu last kali cara yang kita buat. Okey, cara yang kita buat. Nombor 5 apa dia? Yang baru join tu mintakan share dulu minta share aku, bagi kredit sikit kan. Supaya orang lain tahu benda ni. Yang nombor 5 ialah kita boleh guna juga daun juga, iaitu daun mempelam. Daun mempelam, daun mango, daun mempelam. Okey. Cara dia boleh juga buat macam rebus minum air, sama saja, sebab kita nak khasiat daripada daun tu sebenarnya. Okey. So boleh ambil 10 helai, kita rebus air tadi biar tinggal separuh, sama macam betik tadi kita buat, ataupun keringkan buat teh juga. Letaklah madu ke apa semua, insya-Allah lah. So apa saya beritahu semua tadi, yang 5 tadi kan, boleh amal boleh buat. Boleh amal boleh buat, kalau boleh biar konsisten dulu. Jangan setakat buat 2-3 hari dah stop. Konsisten dulu, sekali sehari, jangan banyak-banyak. Dan yang terbaik ialah kita kena buat masa perut kosong, minum masa perut kosong. Jangan kita minum masa tengah kenyang, sebab bila kenyang benda tu tak optimum, tak efektif sangat. Bila kita minum masa kenyang, dia tak membantu sangat. So kalau boleh minum masa perut kosong. Okey, tu dah selesai apa kata cara kita nak bagi diabetes ni turun secara semula jadi natural.
Kalau dah turun semula jari, belanja pun tak banyak dan benda tu jimat kan. Jimat. Dan alhamdulillah boleh membantulah. Okey. Kalau orang perempuan yang pregnant, yang bagi susu, yang ada bagi susu, ada baby apa semua kan, tak digalakkan sangat buat benda ni lah. Tak digalakkan sangat. Kalau boleh tak payah buat, tak apa. Sebab dia kalau lebih sangat, ada orang tu dia rasa mual, dia mungkin muntah, dia mungkin cerik-berik kan, dia pening, pusing-pusing, mungkin dia tak serasi. Kalau tak serasi jangan buat. Kalau tak serasi jangan buat cara tu. Kalau serasi buat. Okey. Apa lagi? Okey. Saya beritahu cara yang kita buat selama ni. Cara kita buat selama ni iaitu kita rawat sel. Macam mana kita rawat sel darah ni supaya sel darah ni dia elok balik, cantik balik. Yang mana sel yang bocor saya beritahu tadi, dia boleh cantum balik, dia boleh elok balik. Okey. Ni penting ya. Sebab tu rawatan yang kita buat, alhamdulillah, testimoni saya akan update sentiasa. Saya akan masuk dalam page, nanti tuan-tuan boleh tengok, boleh baca kan. Cuma saya akan letak secara random. Saya tak ikut saya buat live cerita pasal diabetes, lepas ni saya masuk, tak, saya akan buat secara random. Saya akan masukkan step by step. Yang dah ada dulu saya akan masukkan dulu. Nanti kena selalu tengok page lah. Kena selalu tengok page, selalu update. Sebab saya akan masuk sini sekurangnya satu hari satu testimoni, dan testimoni berlainan, bukan yang sama-sama, dan macam-macam masalah penyakit. Penyakit yang serius, tak serius, semua ada kan? Dan biasanya rawatan kita kalau diberi keizinan Allah, sembuh. Itu yang kita nak. Kadang-kadang macam saya ada beritahu sebelum ni, ilmu orang ada macam-macam ilmu, ada orang pengetahuan, tapi macam mana dia cara merawat kan. Macam hospital kita tak nafikan sangat-sangat bagus dari segi dia punya engineering, dari segi dia punya kepakaran, dia boleh check, tapi macam mana dia cara merawat kan. So biasanya ubat tu tak dibuat dekat Malaysia kan. Dia buat dekat mana ubat tu, so kita kena tahu jugalah. Dan ubat tu daripada apa, kita kena, kalau nak ambil tahu, kena ambil tahu lah kan. Insulin orang cocok kan, daripada apa dia ambil. Kalau saya cerita nanti saya kena kecam nanti kan. Sebenarnya tak apalah, saya tak nak cerita yang tu. Sebab kita tak ada pilihan, kita terpaksa ambil dulu. Kalau tak ambil nanti dia terlampau tinggi sangat, bahaya kan. Dia kalau bacaan ni kalau terlampau tinggi sangat, dia akan jadi hyper. Kalau dia rendah, hypo sebenarnya lagi bahaya bagi saya, lagi bahaya hypo. Sebab hypo ni membuatkan kita boleh pitam, boleh melibatkan nyawa jugalah. Okey. So kalau hypo ni maksudnya bacaan gula tu bawah sangat, sampai 3 sampai 2 kan. Ada hypo sampai gigil lah apa semua. Macam-macam lah. Orang yang ada kecil manis dia tahulah hypo macam mana kan. Kalau hypo ni dia terlampau rendah sangat, biasanya dia terlebih ambil dos obat. Sebab macam saya beritahu tadi, dos yang kita ambil tu, yang kat luar masuk dalam badan kita, dia sangat kuat. Saya tak pasti bawah alam, mungkin 10 kali ganda, mungkin 100 kali ganda kuat daripada yang dalam badan kita hasilkan, iaitu insulin daripada pankreas tu. Jadi bila terlampau kuat sangat, bila terlampau rendah sangat, dia boleh buatkan kita hypo. Bila hypo, biasanya orang yang ada kencing dia akan terpaksa ambil gula-gula ke, makan benda manis, dia bagi naik sikit. Itu dia cara dia nak buat lah. Tapi bila bacaan terkawan ni bahaya, susah. Dia banyak sebenarnya pemakanan saya tak sentuh hari ni. Pemakanan yang kata yang sepatutnya tak patut. Sebab benda tu orang yang kecil manis dia tahu, dia makan tu terus naik, makan ni boleh naik. Tapi dua yang utama, kalau boleh elakkan, pertama gula. Yang pertama gula gula ni tak kisahlah buat air ke, buat apa ke, tapi kuih muih kalau bukan bulan puasa, orang suka makan kuih muih. Dalam kuih muih tu gula sangat tinggi orang buat kuih dia letak gula banyak sangat. Okey, tu masalah gula. Lepas tu dalam barang dalam botol ni, dalam tin, dalam kotak ni, dia biasanya ada expiry date. Biasanya kalau yang guna gula sebagai pengawet tu, cuba elakkan. Okey. Yang lepas tu pula pemakanan yang saya tak showkan orang ada diabetes ni. Lepas tu kalau macam pulut kan, kadang-kadang orang makan pulut dia naik drastik.
Lepas tu macam jeruk kan, jeruk apa semua kan, asam tu kan, asam tu memang dia letak gula kakao memang naik, memang gila-gila. Lepas tu apa lagi, dia banyak sebenarnya, terlampau banyak. Orang yang ada diabetes dia tahulah. So saya tak payahlah explain sebab benda ni terlampau banyak sangat pemakanan yang boleh menyebabkan kita naik drastik punya bacaan. So okey, apa lagi, untuk biasanya saya rawat gangrene ni kebanyakan percentage sembuh tinggi. Sebab apa? Sebab yang kita recommend, yang kita beritahu pantang larang, dia boleh ikut. Sebab dia tahu dia punya masalah besar, dia punya masalah susah, kata susah nak sembuh kan, dia takut kena potong, dia takut benda tu makin merebak. Jadi kalau dia betul-betul boleh buat kita punya pantang larang, dia boleh ikut, alhamdulillah. Biasanya kita rawat sembuh sebab dia boleh ikut kita punya suggestion, cadangan. Tapi orang yang diabetes ni, dia kadang-kadang dia memang main langgar je. Memang dia tak ikut sangat pantang larang. Sebab dia cakap dah kena dah kan, nak jadi kan, dah kata dah rezeki dia tak ada. Dia tak boleh macam tu. Sepatutnya kita kena ada disiplin lah. Kita ada disiplin lah yang penting. Kita kena konsisten supaya, sebab kencing manis dia punya efek dia macam saya beritahu dia sangat-sangat teruk. Dan saya lebih risau kepada masalah buah pinggang lah. Dia boleh efek buah pinggang kalau orang selalu insulin apa semua kan, makan ubat ke. Dia makan ubat pun sama. Sebelum awal-awal dulu passion saya tu pun saya ada cerita macam mana pemakanan ubat kan boleh menyebabkan buah pinggang. Dia macam ni, senang konsep saya beritahu. Kita disunahkan kunyah nasi 40 kali, betul tak? Kan? Kita makan nak suruh kita hadam perut kita, dia kena kunyah lama-lama baru kita telan. Supaya apa? Supaya perhadaman kita elok, supaya buah pinggang kita tak kerja kuat. Bayangkanlah tuan-tuan makan ubat yang seketul-seketul tu kan, yang besar-besar tu main telan je kan, so dia menyebabkan buah pinggang kita terpaksa bekerja kuat, bekerja keras. Itu yang saya cakap boleh efek kita punya buah pinggang. Tapi kalau orang ada kencing manis, diabetes, kalau dia tak makan ubat, benda tu dia tak terkawal, jadi dia terpaksa makan. Sebab itulah susah saya nak explain benda ni. Makan pun tak boleh, tak makan pun tak boleh kan. Jadi masalah. Jadi tak apa, sebab sebenarnya kita terpaksa. Jadi bila ada benda-benda yang macam ni, maksudnya cara-cara yang semula jadi ni, kita patut amal, kita patut konsisten, kita kena ada disiplin lah kan. Lepas tu ini satu ni saya beritahu gula Yang kedua, pemakanan yang kalau boleh cuba elakkan. Tapi susah sebenarnya yang kedua ni. Tapi kalau saya beritahu orang gangrene, dia akan ikut. Kalau orang yang diabetes, kencing manis biasa, dia tak ikut. Gandum. Okey, gandum tepung gandum. Yang putih melepak tu kan. So tepung gandum sebenarnya ada masalah dia juga. Ada kajian juga menyebabkan diabetes susah nak sembuh. Kan? Tepung gandum, take note So tepung gandum ni biasanya dia letak dia bleach benzoid, sejenis kimia supaya dia jadi putih melepak. Itu kimia Okey. Kalau nak makan juga tepung gandum ni roti canai apa semua, kuih semua pakai tepung kan. So susah sebenarnya. Sebab itulah kalau nak makan boleh makan, tapi jangan heavy. Tepung gandum kalau dekat rumah tu saya showkan yang original. Yang original ada jual, bukan tak ada jual. Macam Faizah yang warna brown tu kan. Boleh guna yang tu, tak ada masalah, cuma kurang sedap sikit kan. Tak apalah, tak sedap, janji kita sihat kan. Okey. Minta maaf kalau saya tersalah cakap apa semua, sebab kadang-kadang tersinggung apa semua kan. Tapi saya kena beritahu benda ni. Kadang-kadang kita tak tahu, kita suka sangat makan roti, biskut apa semua. Tu salah satu sebab juga tu. Jadi kalau boleh nak makan boleh makan, tapi jangan heavy. Macam saya, teh tarik. Sebenarnya teh tarik sangat tak bagus. Pertama dia punya milk, dia punya creamer susu tu kan. Lepas tu teh tu pewarna. Jadi masalah besar sebenarnya. Tapi saya suka minum. Biasanya saya suka minum, tapi macam ni cara dia.
kalau kita pergi kedai mamak kan, biasanya kalau dekat bandar kedai mamak lah kan pagi kan, nak cari nasi belauk Kelantan je kalau senang nak cari sikit kan, yang lauk makan heavy. So saya order teh tarik, lepas tu saya akan order air suam, air panas. Saya minum seteguk 2 teguk je teh tarik, lepas tu saya tak minum dah, nak hilangkan gian, nak hilangkan dia punya orang kata nikmat dia tu kan, nak rasa jeliga, nak basahkan tekak kan. Minum 1 teguk 2 teguk sudah cukup, ataupun minum sikit je, minum suku gelas ke, jangan habiskan, supaya kita nak hilangkan kata rasa gian tu kan. Sebab kita suka kan, macam kita suka roti, janganlah makan sampai kenyang, makan sebiji ke okey lah, jangan heavy sangat. Sebab bila kita makan racun, kita makan madu, makan racun, makan racun, makan penawar, racun penawar, bila nak sembuh lambat lah. Jadi dia kalau kita nak cepat, kita kena ada disiplin, kita kena ada kata pantang larang, kena ikut. Okey. Tu saya punya cadangan apa semualah untuk saya punya customer. Tapi saya tak boleh nak halang, tak boleh nak larang, sebab tu kita punya masing-masing. Okey. Lepas tu pula, kalau boleh jangan makan Maggi Maggi jangan makan. Jangan makan Maggi. Jangan makan Maggi. Jangan makan Maggi. Okey. 3 kali sebut. Maksudnya benda tu serius. Okey. Okey. Rawatan Metramedik Asmadi Izli. Asmadi Izli tu nama saya rawatan Metramedik. Metramedik Melayu Traditional Medication. Dia sebenarnya rawatan kita ialah kita perlu kata rawat sel tu. Rawat sel tu supaya saya beritahu tadi kenapa dia susah nak sembuh, disebabkan oleh sel kita tu dia ada resistant. Dia dikelilingi sel tadi saya beritahu transfolipid bilayer membrane. Dikelilingi oleh lemak-lemak, dikelilingi oleh omega 6. Omega 6 tu macam daging apa semua, trans fat, minyak apa semua. So benda-benda tu dia susah nak tembus, macam gula susah nak masuk, insulin susah nak masuk, lepas tu oksigen susah nak masuk, menyebabkan sel tu tak boleh generate energy, tak boleh nak generate haba ke, nak bagi sel punya organ lebih cantik. So macam mana cara dia? Kita perlu kuatkan omega 3. Omega 3. So omega 3 biasanya kalau dulu orang rasa minyak ikan, telur, apa lagi omega 3. Omega 3 dia yang ganjil, omega 7 apa? Omega 7 macam minyak zaitun, omega 9 olive oil apa semua. Tu semua bagus. Omega 3, omega 7, omega 9. Bilis omega 9 Okey. Tu kena study sikit lah. Saya pun bukan doktor kan. Jadi saya nak beritahu secara detail tu rasa susah juga kan. Saya kena banyak dalam kepala. Jadi saya beritahu secara general. Lepas tu boleh study sendiri, boleh tanya pakcik Google tu. Apa itu omega 3, omega 7, omega 9. Dan biasanya yang saya syukkan ialah omega 3 ni ialah kita gunalah yang kita guna. Lepas tu omega macam minyak zaitun semua bagus tu. Lepas tu omega 9 kan, tu semua bagus. Jadi omega 3 ni dia boleh pecahkan omega 6. Dia boleh pecahkan omega 6 macam lemak-lemak tadi. So kalau kita makan telur tu, omega 3 telur dia tak cukup kuat. Macam mana kita nak kuatkan omega 3 ni supaya sel tu dia boleh tembus? Tu yang kita buat. Sebab tu kita boleh nampak sel tu macam mana. So, sebab itulah bila kita minum, kita tengok selepas setengah jam sel tu dia mula pecah sebiji-sebiji, dan dia tak melekat sama satu lain. Dia boleh pecah sebab kita kuatkan omega 3. Dan benda ni natural, 100% natural, tak ada bahan kimia, dan benda ni selamat, tak ada side effect negatif. Itu yang penting kan. Bila kita boleh pecahkan dia punya sel tu jadi sebiji-sebiji, barulah gula, insulin boleh masuk elok. Okey, tu yang penting. Yang kedua tadi sel bocor bila dia sel tu bocor, kita nak rawat sel tu dengan air tadilah, air yang saya sebut, dinamakan air ni ialah Pahnisia. Ni special bahasa Kelantan, Pahnisia. Lepas ni sembuh. Pahni lepas ni sia sembuh. Tu nama kita punya produk air Pahnisia kan. Okey. Pahnisia ni dia boleh merawat sel supaya sel tu dia elok balik kan, dan biasanya bacaan diabetes dia akan turun normal balik. Alhamdulillah.
Biasanya yang tak pernah bawah 10 dia akan turun bawah 10. Cuma saya nak nasihatkan, bila dah amalkan air ni nanti, bila dah amal air ni nanti, kalau kemungkinan besar akan hypo sebab dia dah turun, kita dah makan ubat tu mengikut dos kita. Bila kita minum dia akan turun rendah, kita makan ubat dia akan turun rendah lagi. Jadi kita kena sentiasa pantau bacaan supaya benda tu kata jangan bawah pada poin 3 lah. Kalau bacaan bawah 10 ataupun 7 6 okey, boleh ambil ubat. Tapi ubat ni dia tak boleh, ubat hospital ni dia tak boleh kita berhenti mengejut. Bahaya. Sebab tu steroid. Steroid. Jadi cara dia kita kena kurangkan sedikit demi sedikit. Jangan kurang mengejut. Kalau kata 1 minggu tu kita makan 7 biji. Lepas tu 1 minggu kita buat 6 biji, 5 biji. Tapi ikut pada bacaan semasa. Jangan kita kurang-kurang suka-suka kita je. Sebab kadang-kadang lain orang lain dia punya tindak balas. Lain dia punya lambat cepat. Dia punya kesan. Tapi biasanya pasti insya-Allah ada kesan. Yang tu penting. Mesti ada kesan. Kesan yang pertama bacaan tu turun. Yang kedua, yang simptom-simptom saya sebut tadi macam kebas kan. Insya-Allah akan berkurang dah hilang. Itu yang penting Apa tu kencing yang kerap akan kurang kencing tu sebenarnya yang kencing manis kita tak tahan dia punya simptom dia lah. Macam kebas, sakit, lengur, letih kan apa semua. So mata kelabu, ya betul. Dia boleh jadi glaukoma. Sampai buta pun ada sampai buta pun ada. So kalau lah sistem tu kita boleh kurangkan ataupun kita boleh rawat, kita boleh bantu sembuh, alhamdulillah itu pun dah kata sangat-sangat bagus dah. Yang pentingnya bacaan tu penting, tapi yang penting lagi kita punya sistem dia tu. Macam kebas sakit sampai menyocok-nyocok, nak berjalan pun sakit, pijak simen pun sampai sakit, pakai stokin apa semua kan. Lepas tu lengur-lengur badan, letih apa semua, memang tak larat, lesu kan. Kalau kita boleh bagi energi, boleh jadi macam dia normal balik, itu pun dah memadai dan insya-Allah memang boleh pun. Sebab itulah rawatan kita memang kita kalau boleh kita nak sembuh. Bukan kata bertahan, bukan kata kena makan ubat ni sampai bila-bila, tak. Bila dah sembuh boleh stop makan. Tapi yang saya sebut tadilah pantang larang tu kena jaga dulu, dan rawatan biasanya dia ambil masa sekurangnya 4 bulan bukan kata sehari minum dah turun normal dah. Tu bukan benda tu bukan mengobat, itu cuma mengawal. Dia mengobat ni dia slow-slow, dia turun normal slow dia elok balik. Kalau kita makan dia terus turun normal, lepas tu kena makan setiap hari tak boleh stop, itu cuma mengawal. Kalau kita nak kan boleh, kita tak nak dah makan ubat dah, tak nak makan suplemen dah, itu barulah sembuh, namanya sembuh. So alhamdulillah memang bukan 100% tapi percentage tu ada yang sembuh ramai. So kencing manis antara benda yang paling besar dekat Malaysia. Di kalangan kita, masyarakat kita memang ada masalah kencing manis. Kadang-kadang tak kira tua muda, yang 5 tahun pun ada Taiwan apa semua. Pemakanan kena jaga pemakanan kan. Terlampau banyak gula. Dia gula, susu, daging. Ingat tu 3 tu. Yang kalau boleh cuba elak. Daging saya suka kat, tapi seminggu sekali okey. Kalau hari-hari sembelik ni sebab dia ambil 3 hari nak hadam pemakanan kita tu, yang daging biasanya. Okey. So kalau ada yang nak cuba rawatan dengan kita punya kaedah, bolehlah WhatsApp saya ataupun call saya apa semua. InsyaAllah saya akan guide lagi macam mana nak dapatkan ataupun dia punya harga. Ataupun tuan-tuan boleh tengok dekat, saya baru belajar dia punya apa ni Jabal Nur Daud, susu evaporated pun tak boleh. Dia susu ni saya nak beritahu, kalau susu tu melibatkan apa kata daripada haiwan, cuba elakkan. Tapi kalau daripada tumbuhan macam tumbuhan okey lah. Kalau pada haiwan cuba elakkan lah. Dia macam saya beritahu tadi, susu boleh minum, bukan tak boleh minum, macam saya suka tertarik, tapi janganlah heavy kan. Sebab susu ni dia kalau
ada kaitan dengan haiwan tak elok sebenarnya kan, macam susu lembu apa semua kan. Cuma saya tak pasti tu susu apa tu yang tuan masukkan tu kan. Kalau yang fresh milk boleh lagi. Fresh milk maksudnya yang apa yang orang apa tu, yang pakai smuta kan dia ada susu lembu kan, yang fresh milk tu okey lagi lah, okey lagi yang fresh milk yang tak campur apa-apa lagi. Susu sejat memang tak boleh, susu sejat tak boleh, banyak krema memang tak elok sangat memang tak boleh. So kalau betul benda tu nak rawat, nak sembuh, kalau kita ada masalah, saya memang tak syorkan sangat, memang tak syorkan. Sebab tu antara faktor-faktor bukan setakat diabetes saja, dan itu juga masalah lain-lain pun memang ada masalah. 3 utama, gula, susu, daging. 3 tu yang faktor utama. Ini ilmu daripada Dr. Nordin Darus yang dia amalkan, dan memang saya pun guna yang ni juga. Kalau dia tak beritahu pun memang saya beritahu yang ni juga. Dan saya ada beberapa lagi pantang larang. Maggi, lepas tu air soya. Air soya untuk perempuan sangat-sangat tak bagus kan. Sebab tu kadang-kadang saya jumpa, saya tengok, saya akan panggil body soya. Minta maaf lah. Sebab soya ni dia punya apa dia panggil progesteron. Minta maaf, dia akan besarkan kita punya pinggul, peha apa semua. Tu soya punya efek kan. Lepas tu iyalah itu. So susu sejat memang tak digalakkan sangat. Tapi kalau nak minum seteguk tu okey lah kan. Nak hilagian boleh, macam teh tarik kan. Susu. Okey. Saya rasa sampai kat situ. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau boleh jawab saya jawab. Okey. Kalau nak cuba boleh kata saya beritahu lagi apa. Dalam page ni saya baru buat apa kata cara-cara untuk kita nak tengok testimoni, nak tengok produk, lepas tu nak tengok dia punya harga dan maklum balas ke, nak contact, nak call, nak WhatsApp, ada dekat Messenger. Try Messenger, try hi ke, nanti dia auto kan. Okey, nanti WhatsApp saya Tuan Jabar Nur Daud, nanti WhatsApp saya. Dalam Messenger tu dia ada contact saya, ada WhatsApp saya. Nanti boleh try cuba, ada testimoni dan hubungi. Hubungi sama ada WhatsApp, call ataupun bolehlah saya terima semua. Tapi janganlah call masa lewat malam sangat, sebab saya ni pukul 12 dah shutdown dah. Pukul 12 memang dah tidur dah. Dan saya bangun awal pagi kan. Memang siang hari saya tak tidur. Nanti saya cerita pasal tidur juga kan. Tidur siang itu sebenarnya racun. Tengah hari sekejap okey, tidur siang racun, tidur malam tu ubat. Kita susah nak sihat sebabkan kita suka tidur siang kan. Sebab kita punya satu dipanggil hormon lah. Dia hormon ni hormon semula jadi yang boleh rawat badan kita bila kita tidur malam. Kalau orang tak tidur malam dia senang sakit. Bila orang tidur siang biasanya dia jadi penyakit banyak kan. Okey, nombor telefon boleh dapatkan daripada page ni ataupun 012. Sekejap saya tulis kat sini. Boleh tulis kan? Kontak 012 2268 021. Saya tulis dekat komen Kejap. www. Nanti just klik link saja. Okey dah. Boleh contact saya nanti. Sama ada nak call ataupun nak ni. Okey. So dekat saya punya page tu, dia dekat Messenger, boleh try jawab hi apa semua. Kat situ saya ada sediakan, mungkin tak perfect lagi sebab page ni baru lagi. Saya akan ada testimoni yang diabetes, ada testimoni gangrene, ada testimoni gout, ada testimoni apa lagi saya letak, kanser, ada testimoni lutut, sakit lutut, patah. Banyaklah testimoni kat dalam tu. Tapi baru kata 10% tak sampai lagi. Banyak lagi saya tak masuk sebab tu limited. Boleh try hi kat situ, boleh tengok dia punya menu, dan kat situ juga ada contact saya. Boleh call, klik saja button WhatsApp ataupun call. Cuba dulu. Saya tak tahu jadi tak jadi, tapi saya dah try petang tadi macam okey.
Cubalah, tapi kat sini pun boleh dapat kontak jugalah, 01222680021. Boleh kontak saya dan nanti kita boleh cakap detail lah. Sebab kadang-kadang saya perlu tahu juga lokasi kat mana, lepas tu berapa bacaan ubat, ambil banyak mana, insulin ke ataupun makan ubat kan. Kadang-kadang benda tu juga kita sebenarnya kita nak rawat. Saya kalau boleh saya nak tahu detail sebab punca dia. Kadang-kadang orang punca ni macam saya beritahu tadi, dia disebabkan oleh pankreas, ada juga disebabkan oleh kolesterol jahat, ada juga disebabkan oleh sel. So bila kita tahu punca, senang kita nak rawat, insya-Allah. Okey, so mana yang boleh sharekan benda ni supaya lebih ramai yang tahu. Dan kalau ada pertanyaan boleh tanya direct saya, ataupun WhatsApp saya, ataupun call boleh. Okey, saya kata setakat ni dulu. Dan kalau ada apa-apa nanti saya akan update lagi lah, insyaAllah. Okey, harap-harap benda ni bermanfaat dan ada kebaikannya, insyaAllah. So selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.